Macamlah contoh, kita pergi ke Putrajaya, kita tengok cantik Putrajaya ni, kita pun cakap, aku tengok Putrajaya ni, aku nampak Dr. Mahathir. Sebab kita tahu pekerjaan dia tu, salah seorang yang berusaha keras nak mewujudkan Putrajaya tu Dr. Mahathir. Kita tengok, aku tengok Putrajaya, aku nampak Dr. Mahathir. Bukan maksud kita kata Putrajaya tu Dr. Mahathir, kita nampak pekerjaan dia di situ. Kita tengok menara kembar Petronas, menara tinggi 2 tu, aku tengok menara kembar Petronas ni, aku nampak Dr. Mahathir. Pekerjaan di sebalik dia tu. Ini bahasa dalam. Jadi kita dah belajar, kita tak heran lah. Macam mana boleh timbul masalah? Yang timbul masalah dalam kalangan masyarakat kita, bila orang yang tak belajar, dia pergi baca kitab-kitab yang pasal hakikat, pasal tasawuf tadi. Dia tak pernah dengar. Orang tu kata dia tengok khinzir nampak Allah. Kata, oi, dia kata khinzir Allah. Ini kitab ni kena haram ni, kita kena rekod. Dia tak faham orang tu nak cerita apa sebenarnya. Orang tu tak kata khinzir tu Allah. Dia nampak pekerjaan Allah di situ. Itu satu. Orang yang tak belajar, dia pergi dengar orang ahli hakikat sembang, ataupun dia baca kitab-kitab hakikat, kitab-kitab tasawuf. Yang jenis kedua pula, orang yang dah belajar, dah faham dah, dia nak tunjuk terror depan orang awam. Dia duduk di tepi jalan ke, kedai kopi ke, majlis kenduri kahwin ke, dia cerita. Dia ambil gelas, aku tengok gelas ni, aku nampak Allah. Dia cerita pada orang-orang biasa yang tak pergi mengaji. Dia nak tunjuk terror dia. Jadi salah faham. Ni 2 punca. Yang pertama tadi, orang yang tak belajar, dia pergi baca kitab-kitab hakikat, kitab-kitab tasawuf. Yang kedua, orang yang memang dah belajar, dah faham dah, dia tunjuk terror depan orang biasa yang bukan dalam majlis pengajian. Tu datang 2 masalah. Satu perkara yang penting, sekalipun kita faham dah, semua yang berlaku ni semuanya melalui perantara. Maksud dia ada makhluk. Tapi perantara-perantara ni tak ada kuasa. Yang buat Allah. Perantara ni tempat laluan sahaja. Yang buat Allah. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah, kita mesti ambil tindakan. Macam tadi lah, apa orang buat kat kita pun tak apalah, Allah punya pekerjaan, biarlah. Orang rampas keluarga kita pun tak apa, Allah punya pekerjaan, biarlah. Orang curi duit kita pun tak apa, Allah punya pekerjaan, biarlah. Orang buat apa pun tak apalah, Allah punya pekerjaan, biarlah. Tu salah. Jadi salah. Walaupun kita faham semua tu Allah yang buat, bukan makhluk buat, tapi Allah perintah. Kalau berlaku begini, ini tindakan kena ambil. Contoh, kita ni pemerintah, kita ni khalifah lah. Orang mencuri, dia ni asyik mencuri, dia curi punya banyak barang. Bila kita dapat tangkap, cukup had dia kena potong tangan. Jadi pemerintah dia kena potong tangan. Tak bolehlah dia kata ini semua kerja Allah. Bukan orang tu nak mencuri, Allah yang gerakkan dia mencuri. Jadi tak payah potong lah. Rosaklah negara kita. Sama juga pembunuh. Kita tahulah dia ni duk bunuh merata. Pantang jumpa orang, dia tak puas hati, dia bunuh. Kita pun tangkap. Bila tangkap, kita fikir ini pekerjaan Allah. Bukan dia yang bunuh, dia tak ada kuasa nak bunuh, dia tempat laluan, dia perantara. Jadi kita lepas. Kalau lepas lagi dia bunuh lagi ramai. Jadi sungguh pun kita faham apa yang berlaku ni semua kerja Allah. Tapi Allah dah gariskan dah. Sekian-sekian perkara ada tindakan, tak boleh biar saja. Kalau orang ketuk kepala kita 3 kali, kita berhak lah nak lawan ke, nak tahan diri kan. Ni orang ketuk lah 10 kali pun Allah punya kuasa, biarlah. Tu salah faham. Contoh lagi, anak kita dah cukup umur dah tapi malas sembahyang. Kita berhak rotan. Tapi kalau nak ikut faham hakikat yang salah, anak kita tak sembahyang tu siapa punya kerja? Allah punya kerja. Kita Allah punya kerja, kita nak marah pasal apa? Biarlah dia tak sembahyang. Dah salah. Walaupun kita faham semua yang berlaku adalah pekerjaan Allah, tapi tindakan tak ada. Dia tak boleh tinggal. Yang jadi ajaran sesat tu, dia tindakan tu dia tak mau dah. Dia kata ni semua Allah punya pekerjaan dia. Tu yang dia tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Allah punya pekerjaan. Kalau Allah gerakkan aku sembahyang. Ni Allah tak gerakkan aku sembahyang, jadi aku tak sembahyang. Kamu nak petikai, berani petikai. Ini kerja Allah ni. Aku tak ada kuasa. Allah yang buat aku jadi macam ni. Kalau kamu pertikai, kamu sedang mempertikaikan Allah. Kamu jadi syirik. Dia jawab macam kita pun habis. Tak apalah. Betul lah, tak mau sembahyang ke hati. Tu salah. Dia pemahaman hakikat, pemahaman tasawuf yang salah. Contoh lagi, mak bapak kita punyalah susah.
Usaha lahirkan kita, jaga kita sampai besar. Tiba-tiba kita pergi belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Kita balik-balik, kita tak peduli dah mak bapak kita. Orang pun tanya, kenapa tak peduli mak bapak ni hidup susah tu? Dia kata peduli buat apa? Itu tempat laluan. Yang lahirkan aku ialah Allah. Yang jaga aku selama hari ni Allah. Kalau aku sakit, yang bagi sembuh ialah Allah. Aku tak ada makanan yang suapkan sebenarnya Allah. Mak bapak tu tempat laluan saja. Ni ilmu hakikat yang dia kata, ilmu tinggi. Itu tempat laluan. Jadi tak payah kita nak sibuk-sibuk nak hargai ibu bapak kita, tak payah. Allah punya kuasa. Mak bapak kita tak ada apa-apa. Itu pemahaman yang salah tu. Sama juga orang belajar ilmu agama kan. Belajar di pondok sampai sambung pelajaran ke India, sambung ke Mesir. Bila balik, tak pergi jenguk ke Tok Guru hang dulu tu. Dialah yang mengajar daripada sejak kampung dulu ni. Sejak di pondok lagi. Tunjuklah rasa terima kasih. Bukan dia nak duit kita pun, dia nak pergi jumpa je, tengok anak murid dia dah berjaya. Dia kata, tak payah jumpa, Tok Guru aku pun faham. Ini semua kerja Allah. Bukan Tok Guru aku yang mendidik aku. Allah yang didik aku sampai berjaya ke India, ke Mesir, balik jadi ulama. Bukan Tok Guru. Tak payah kita nak iktiraf, terima kasih, tak payah. Ajaran yang salah. Nampak tak? Jadi kita kena faham, sungguh pun kita tahu semua yang berlaku ni kerja Allah. Tapi tindakan Allah dah gariskan. Anak tak semayang, umur dah cukup, hutan. Allah yang gariskan hukum. Kita kena ikut hukum tu. Ada orang dia pakai hakikat saja, syariat tak mau pakai. Itu ajaran yang salah. Okay, selesai bahagian itu. Jadi kesimpulannya, Imam Al-Ghazali dia nak ajar kita supaya kita faham semua yang berlaku ni memang ada perantara, tapi sebenar-benar yang melakukan tu ialah Allah. Sebagaimana masa Nabi Muhammad baling batu kepada musuh tu, Allah cakap bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Ayat tu cerita tentang hakikat. Maka jadilah dia orang yang yakin dengan pengertian yang kedua. Yakin ni ada dua kumpulan. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ulama fiqh dan ulama tasawuf. Itu kita bincang dah dulu. Yang kita nak dapatkan sekarang ni pengertian yang kedua. Yakin yang kedua. Yakin yang pertama tu kita dah ada dah. Yakin yang kedua tu. Yakin yang kedua ni macam mana? Kita imbas sikit. Contohnya kita tahu kalau tak semayang 5 waktu sehari semalam berdosa. Sebabkan kuat yakin kita ni, kita buat 5-5. Itu kuat yakin. Yakin tu kita nak. Ada orang memang dia tahu, dia faham, dia akui kalau tak semayang 5 waktu tak cukup, berdosa. Dia tahu tapi dia saja tak semayang. Itu yakin jenis yang kedua. Kita nak yakin yang tu. Muka surat sebelah. Manakala telah diyakini benar-benar bahawa matahari, bulan, bintang, benda-benda keras, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan makhluk seluruhnya dijadikan untuk kemanfaatan bagi manusia dengan kehendaknya, seperti dijadikan pena untuk kemanfaatan dalam tangan seorang penulis, dan bahawa kudrah yang azali adalah sumber bagi seluruhnya, maka berkuasalah dalam hatinya kemenangan tawakal, rela dan menyerah diri, dan jadilah dia seorang yang yakin, bebas jiwanya daripada marah, dengki, busuk hati dan kelakuan buruk. Kita faham apa yang Allah jadikan di seluruh alam ni sebenarnya sebenar-benarnya untuk manusia. Sebab tu manusia ni diciptakan last. Dia ciptakan segala bumi, segala langit, segala perhiasan semua, ciptakan segala malaikat, ciptakan segala jin, last baru manusia. Jadi semua tu dicipta untuk manusia. Dan dalam kalangan manusia ni pula ada kekasih dia nombor 1, Nabi Muhammad. Jadi keseluruhan alam ni diciptakan untuk Nabi Muhammad tu sebenarnya.